Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam video interaktif untuk DJJ 30082. Untuk video kali ini, suka saya berkongsi dengan pelajar bagaimana untuk kita menggunakan dan mengimpal untuk proses TIG, juga dikenali sebagai tungsten inert gas. Baik, di hadapan para pelajar terdapat sebuah mesin TIG. Pada mesin TIG terdapat panel yang mana mempunyai tombol-tombol yang perlu dilaraskan untuk mendapat hasil kimpalan yang cantik. Dapat lihat di sini para pelajar, tombol yang pertama adalah pelarasan untuk current ataupun ampere. Tombol yang kedua untuk pulse frekuensi sekiranya pelarasan menggunakan pulse mode. Tombol yang ketiga untuk arc spot dan down slope. Yang keempat, gas afterflow. Yang kelima, kita ada pulse switch. Dan tombol yang terakhir sekali adalah untuk function. Mari di sini saya berkongsi dengan pelajar kegunaan tombol-tombol tersebut. Bahagian yang paling utama yang terdapat pada mesin kimpalan TIG adalah switch. Ini adalah switch untuk mesin TIG jenis yang pelajar dapat lihat. Pertama sekali, langkah pertama, pelajar perlu on switch pada mesin. Tolak ke atas. Baik. Apabila switch telah pun ditolak ke atas ataupun telah dihidupkan, pastikan lampu pada power bernyala. Ini menunjukkan bahawa mesin kimpalan TIG dalam mode standby untuk diguna pakai. Bawah lampu power terdapat juga lampu warning yang berwarna merah. Ketika pelajar menggunakan mesin, seketika pelajar perlu melihat pada lampu berwarna merah. Apabila lampu warning menyala, ini menunjukkan yang mesin TIG kita perlulah direhatkan seketika. Sekiranya lampu warning menyala, apa yang perlu pelajar lakukan adalah tutup switch untuk matikan mesin. Baik, di sebelah dia adalah tombol current ataupun ampere untuk pelarasan arus. Jadi di sini untuk praktikal task kita kali ini, saya menyarankan pelajar menggunakan arus 80 ampere. Untuk tugas kerja-kerja pelarasan arus, pelajar perlu memutarkan tombol arus mengikut arah jam untuk menambah atau meningkatkan arus dan lawan jam untuk mengurang arus tersebut. Pada tombol paling minima, arus yang terdapat pada mesin adalah 10 ampere. Disarankan pelajar menggunakan kurang lebih 80 ampere. Baik, untuk pelarasan, pelajar juga dibenarkan menggunakan arus bermula dari 70 sehingga ke 80 mengikut kesesuaian pelajar. Kemudian untuk pulse frekuensi, untuk praktikal task kita kali ini, tombol pulse frekuensi perlulah diminimaliskan ataupun ditutup kerana praktikal task kita tidak menggunakan pulse mode. Kita hanya menggunakan mode biasa, normal mode. Sebelah pulse frekuensi adalah tombol arc spot down slope. Untuk bahan kerja praktikal task kita kali ini, kita menggunakan bahan kerja berketebalan 2 mm. Jadi, suka saya sarankan pelajar untuk melaraskan pulse
ataupun arc spot downslope ke angka 1. Baik, ke angka 1. Seterusnya, afterflow. Afterflow adalah untuk melaraskan semburan gas tatkala picu pada nozzle diangkat. Afterflow adalah bertujuan untuk memastikan kumai yang dihasilkan di hujung kimpalan adalah dilindungi oleh gas perisai argon. Untuk tombol gas afterflow, terdapat angka 0.5, 1, 2 dan rujukan sehingga 6. Disarankan pelajar meletakkan tombol gas afterflow pada angka 2 second. Ini bermakna setelah pelajar mengangkat atau melepaskan picu pada nozzle TIG, setelah kita lepaskan, gas masih lagi keluar selama 2 second. Baik. Bersebelahan dengan tombol gas afterflow adalah pulse switch. Untuk kali ini, pelajar perlu letakkan pulse switch pada kedudukan off kerana kita tidak menggunakan pulse mode di dalam practical task kita untuk DJJ 30082. Di bersebelahan dengan pulse switch adalah tombol untuk function. Tombol untuk function di mana untuk kita mengubah fungsi yang terdapat pada nozzle TIG. Ketika ini pelajar dapat lihat tombol function saya off-kan. Apa itu off function? Makna kata penggunaan nozzle TIG dalam mood normal. Mood normal adalah pelajar perlu menekan picu pada nozzle TIG. Okey. Apabila picu dilepaskan, aliran arus juga terputus. Ini bermakna proses kimpalan akan berhenti. Ini yang dimaksudkan dengan normal mode. Apabila function, switch function dihidupkan, fungsi nozzle TIG juga akan berubah, di mana pelajar perlu menekan dan melepaskan picu pada nozzle tersebut untuk menghidupkan api. Kelebihan on kereta adalah pelajar boleh merehatkan jari pelajar ketika melakukan proses welding. Untuk mematikan api, pelajar sekali lagi perlu menekan switch pada picu. Saya ulang, proses ini dinamakan kereta mode, di mana untuk menghidupkan api pada hujung tungsten rod, pelajar perlu menekan dan melepas. Teruskan dengan kerja mengimpal. Untuk memberhentikan api atau mematikan api, pelajar sekali lagi perlu menekan dan melepas. Jadi, di sini kita dapat lihat bahagian-bahagian terdapat pada mesin TIG. Okey, baik pelajar. Sekarang saya akan tunjukkan demo bagaimana untuk kita melakukan practical task pertama, kedua dan ketiga. Untuk practical task yang pertama, kita akan buat butt joint, sambungan temu. Practical task yang kedua, kita akan buat leg joint, sambungan tindih, dan practical task kita yang ketiga, T-joint, iaitu sambungan T. Now kita akan mulakan proses untuk mengimpal TIG untuk practical task yang pertama buat joint. Baik, sebelum kita mulakan, saya nak maklumkan pelajar akan dapat workpiece yang mana bersaiz 100 kali 40 dan berketebalan 2 mm. Letakkan workpiece kita seperti yang pelajar dapat lihat di hadapan video ni. Okey. Jadi untuk
butt joint, workpiece ataupun bahan kerja akan bertemu antara satu dengan yang lain. Kemudian kita akan mulakan proses timpa dengan memaku atau spot weld. Untuk proses memaku atau spot weld, kita akan buat di bahagian kiri dan kanan benda kerja. Untuk proses kali ini, saya menggunakan arus current sebanyak 75 ampere dan tekanan gas argon sebanyak 2 bar, manakala kadar air gas sebanyak 10 liter per minit. Baik, untuk kedudukan nozzle dan juga filler rod, untuk kedudukan sudut kecondongan nozzle dan filler rod adalah 45 darjah condong. Seperti ini ya tuan-tuan. Okey. Apabila picu diangkat, pelajar hendaklah biarkan kedudukan nozzle dalam keadaan pegun pada titik sambungan yang sama selama 2 second. Ini untuk membiarkan gas afterflow melancarkan gas walaupun arus telah dimatikan. Apabila selesai proses memaku, baik pelajar perlulah mengalihkan benda kerja ataupun workpiece ke bahagian belakang untuk ditimpa. Untuk timpalan NIG, proses dia adalah dengan kaedah menolak, berbeza dengan NIG. Tetapkan kedudukan sudut condong bagi nozzle dan juga bagi load penambah ya. Okey. Load penambah kita perlu sentiasa load sentiasa ditambah pada kolam leburan. Dalam masa ini, pelajar perlu berhati-hati supaya load penambah tidak bersentuhan dengan tungsten rod. Setelah selesai, biarkan selama 2 second untuk memindahkan gas pengalir. Okey, sekarang saya nak tunjuk pula kepada pelajar bagaimana untuk kita siapkan praktikal task kita yang kedua, iaitu sambungan tindih ataupun lap joint. Masih menggunakan 2 keping bahan kerja yang sama saiznya. Jadi untuk lap joint ataupun sambungan tindih, pelajar perlu meletakkan satu plate di bawah dan satu lagi plate di bahagian atas dalam keadaan bertindih. Pastikan kedudukan plate adalah sama pada mana-mana arah. Kedudukan plate atas dan juga plate bawah haruslah rapat. Plate ataupun benda kerja tidak boleh terangkat seperti yang pelajar dapat lihat di dalam video ini. Sekiranya plate terangkat, maka akan mengganggu rupa bentuk kumai dan kekuatan sambungan. Jadi, peringatan, pelajar harus memastikan bahan kerja kita sentiasa berada dalam keadaan sempurna, iaitu dalam kedudukan rapat. Untuk mendapatkan kedudukan rapat, pelajar perlu menggunakan satu lagi plate tambahan untuk disendal di bahagian belakang pada kedudukan
yang sama. Mari kita lihat proses timpalan TIG untuk lap joint. Untuk lap joint, pelajar juga perlu membuat proses kimpal paku ataupun spot weld di bahagian kiri dan kanan. Jadi, sebelum mulakan proses ini, kita perlu hidupkan mesin. Untuk proses ini, saya menggunakan pelarasan yang sama, iaitu 75 ampere untuk current, 2 bar tekanan gas argon dan 10 liter per minit aliran gas masuk ke nozzle. Baik, kedudukan nozzle dan juga filler rod adalah sama, iaitu 45 sudut kecenderungan untuk nozzle dan 45 untuk filler rod. Apa yang bezanya di sini adalah muka nozzle harus dicondongkan ke hadapan menghadap garisan sambungan untuk sambungan tindih. Okey. Baik, selesai proses memaku, pelajar bolehlah mengalihkan bahan tambahan untuk mengampu plate di bahagian atas ini tadi. Setelah selesai proses memaku, pelajar boleh melakukan sambungan kimpal. Di sini adalah penting untuk pelajar memastikan plate yang berada di kawasan bawah ataupun plate yang berada di bahagian bawah untuk lebur terlebih dahulu. Ini untuk mengelak daripada berlaku kecacatan yang dipanggil undercut. Untuk sambungan lap joint, masa yang diambil mengimpal lap joint adalah sedikit lama jika dibandingkan masa yang diambil untuk mengimpal butt joint. Ya, sekarang saya nak tunjuk pula, nak berkongsi dengan para pelajar bagaimana untuk kita siapkan praktikal task kita yang ketiga, iaitu T-joint. Jadi untuk kedudukan T-joint, pelajar dapat lihat seperti dalam video di sini, iaitu kedudukan bahan kerja kita haruslah satu mendatar dan satu menegak. Kedudukan menegak haruslah bersudut serenjang dengan bahan kerja yang mendatar. Harus diingat, pelajar perlu berhati-hati agar kedudukan plate yang menegak tidaklah condong ke kiri ataupun ke kanan. Kerana untuk membuat sambungan T, plate yang menegak haruslah bersudut 90 darjah. Untuk menetapkan kedudukan plate yang tegak 90 darjah, saya menggunakan magnet jig pada sudut 90 untuk memegang benda kerja.
Baik, selesai untuk kerja-kerja meletakkan sambungan T kepada ataupun bahan kerja kepada kedudukan sudut tegak. Okey, sekarang kita perlu mengimpal di bahagian bertentangan dengan kimpal paku ini tadi, iaitu di bahagian belakangnya. Pastikan kita bersihkan kawasan yang akan dikimpal penuh menggunakan berus dawai. Baik, setelah selesai mengimpal paku, pelajar boleh dibenarkan untuk menggunakan sebarang medium untuk melapik di kawasan belakang supaya kita dapat meletakkan bahan kerja kita pada kedudukan mendatar, iaitu 1G. Untuk kedudukan mendatar, pelajar dibenarkan meletakkan besi di bahagian bawah dan atas. Untuk keadaan begini, berhati-hati supaya kedudukan bahan kerja tidak terjatuh ke bawah ataupun ke hadapan. Pastikan kedua-dua bahagian plate di bahagian atas dan bawah lebur dan bercantum. Sewaktu pelajar mengimpal, pelajar dapat lihat kolam leburan di tengah-tengah garisan sambungan. Baik, selesai mengimpal, ketiga-tiga praktikal task tadi kita biarkan menyejuk dalam suhu bilik. Jadi selesai sudah ketiga-tiga praktikal task kita dalam DJJ 30082. Setelah kita biarkan hasil himpalan kita selama 15 minit dalam suhu bilik, jadi di hadapan pelajar-pelajar ni kita dapat lihat ketiga-tiga praktikal task kita. Praktikal task yang pertama adalah butt joint, yang mana kita dapat lihat di sini hasil himpalan menggunakan tank tungsten inert gas TIG. Okey, inilah kumainya dan ini adalah sambungan temu flat.
Kemudian praktikal task kita yang kedua, lap joint. Keadaan bahan kerja yang bertindih. Dan praktikal task kita yang ketiga, T-joint. Yang mana di sini kedudukan satu bahagian benda kerja tegak dan satu lagi bahagian benda kerja mendatar. Baik, ketiga-tiga praktikal task kita adalah merupakan sambungan asas dalam kimpalan. Jadi, baik. Action. Baik, diharapkan dengan terhasilnya video interaktif ini, para pelajar dapat memanfaatkan video ini di dalam mengasah kemahiran menggunakan mesin tungsten inert gas. Saya, Encik Nasrul Ifzan bin Ismail, mengucapkan jutaan terima kasih kepada kru-kru kami yang terdiri daripada para pesyarah tenaga pengajar di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah, iaitu Cik Muhammad Azwan bin Muhammad Kudari, Cik Fauzi bin Wahid, Encik Anwar bin Yusuf, Cik Azhar bin Fikri dan lain-lain pesyarah yang menyokong dalam pembikinan video ini. Jadi, terima kasih. Jumpa lagi.